3 ya. Jadi hari ini saya nak bincang satu topik menarik ya, iaitu tekanan yang sedang diberikan ya oleh beberapa ahli MKT dan juga Presiden UMNO ya kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri untuk mengadakan pilihan raya umum dalam masa terdekat. Okey, saya ulang. Hari ini saya akan membincangkan satu bentuk tekanan yang sedang diberikan oleh Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan juga beberapa ahli MKT terhadap Perdana Menteri Ismail Sabri untuk mengadakan pilihan raya dalam masa terdekat. So itu yang kita nak bincangkan hari ini. Jadi jika berlaku gangguan siaran, jangan ke mana-mana, cuma refresh page ya. Saya akan ulang siaran ya. Jadi apa yang saya maksudkan, apakah yang dimaksudkan dengan tekanan ni? Baik. Jadi untuk makluman saudara-saudari, bila berlaku langkah Royal Chulan ya, bagi mereka yang tak tahu apa tu langkah Royal Chulan adalah langkah yang menjurus kepada pelantikan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri ya. Kalau saudara-saudari masih ingat, Zahid, Najib semua menarik bersama beberapa ahli parlimen UMNO menarik ya sokongan terhadap Muhyiddin Yassin dulu. Okey. Jadi selepas menarik sokongan daripada Muhyiddin Yassin, maka tumbanglah kerajaan pimpinan Muhyiddin Yassin. Dan itulah yang menjurus kepada langkah Royal Chulan, di mana satu persetujuan dicapai antara gerombolan yang sama, gerombolan ahli-ahli parlimen yang sama. Sebenarnya tak ubah, cuma saling kulit ya. Persetujuan dicapai untuk mencalonkan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Tetapi apabila persetujuan dicapai di peringkat MKT UMNO ya, di antara Najib, Zahid untuk terima Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri, ada satu perjanjian atau persefahaman yang dicapai antara Ismail Sabri dan Zahid dan pihak-pihak tertentu. Dan persefahaman atau persetujuan yang dicapai ya, ialah Ismail Sabri hanya akan menjadi Perdana Menteri sementara ya, sementara menunggu angka COVID menurun dan sementara menunggu boleh diadakan pilihan raya. Bila sampai tahap angka COVID menurun dan boleh diadakan pilihan raya, ikut perjanjian, ikut persefahaman yang dicapai, Ismail Sabri perlu ya mencetus pilihan raya umum ke-15 ya. Itulah perjanjian persefahaman yang dicapai ya. Tetapi apa yang berlaku? Kita lihat PRN Melaka sudah berlaku. Kita lihat PRN Sarawak bakal berlaku. Jadi di situ kita boleh nampak bahawa sebenarnya pilihan raya sudah boleh diadakan dan kita menghala ke fasa endemik. Jadi ikut kata-kata Zahid sendiri, bukan sekadar benda ni adalah persefahaman antara Zahid dan Ismail Sabri, benda ni juga telah diwar-warkan di umum ya, disebut oleh Zahid di umum bahawa akan diadakan pilihan raya sebaik sahaja boleh. Jadi ikut cakap Zahid Hamidi, sepatutnya sudah dicetuskan pilihan raya umum, sudah dibubarkan parlimen. Jadi mengapa belum ya? Di situ kita boleh nampak ada sesuatu tak kena. Sebabnya Zahid nak cetus PRN Melaka. PRN Melaka ni dicetus secara tidak langsung oleh Zahid ya, kerana Zahid dia tak nak pergi Melaka berbincang dengan adun-adun menyelesaikan masalah mereka. Dia terus mencadangkan diadakan PRN. Jadi mereka nak guna Melaka sebagai medan untuk uji beberapa perkara. Contohnya berkempen di bawah SOP, apakah keputusannya jika peratus yang mengundi tidak ramai dan sebagainya. Mereka nak uji. Okey. Jadi di Sarawak pun sama, mereka nak uji. Pada hakikatnya mereka memang nak cetuskan pilihan raya sebab benda ni diberitahu oleh Zahid sendiri. Jadi kita boleh nampak mereka rela membazir dana negara
dengan membiarkan diadakan PRN Melaka dan Sarawak secara berasingan, kemudian lepas tu nak bubar parlimen, menyebabkan lebih banyak belanja, dana dibelanja, wang rakyat dibelanja untuk pilihan raya negeri dan kemudian PRU, ya. Sepatutnya buat serentak. Okey, mereka memang dah berniat nak buat PRU. Inilah yang dikatakan gerombolan kemaruk kuasa, BN dan PN yang menyeksa rakyat. Tapi itu dah menyimpang. So, Zahid nak sekarang Ismail Sabri mencetuskan pilihan raya. Dan tarikh di mana pilihan raya ini perlu dicetuskan atau pembubaran parlimen perlu dicetuskan ialah selepas pemilihan Perhimpunan Agung UMNO PAU yang dijangka berlaku 13 hingga 15 Januari depan. Okey. Jadi Zahid nak tunggu pihak PAU dulu, kemudian ya nak cetuskan PRU secepat mungkin. Jadi sebelum itu mereka menunggu keputusan mahkamah kes Najib. Okey. Dan keputusan mahkamah mempengaruhi segala keputusan yang dibuat oleh MKT dan Zahid. Ini bukan sekadar saya bercerita. Kalau saudara-saudari masih ingat tahun 2020 bulan Julai 28 Julai tak silap saya, apabila Mahkamah Tinggi memutuskan Najib bersalah atas 7 pertuduhan jenayah, Zahid keluarkan satu kenyataan bahawa UMNO akan buat satu keputusan besar, ya. Dan beliau berkata demikian sambil menceritakan, menzahirkan rasa sedihnya terhadap keputusan yang dicapai terhadap Najib. Di situ dah nampak tanda bahawa keputusan Zahid berhubung politik UMNO dan kerjasama UMNO dengan PPBM semuanya berkisar di sekitar kes mahkamah. Kemudian kita lihat selepas Zahid mengeluarkan kata-kata itu, tidak lama kemudian 2 hingga 3 ahli parlimen UMNO menarik sokongan terhadap Muhyiddin. Semua dilakukan secara berperingkat. Kemudian Zahid hantar 2 surat kepada istana secara berperingkat. Surat pertama dihantar pada 13 atau bertarikh 13 Oktober, di mana Zahid menipu yang di-Pertuan Agong bahawa seluruh UMNO menyokong pencalonan Anwar sebagai Perdana Menteri, dan surat itu disokong oleh Najib. Mengapa saya kata Zahid menipu yang di-Pertuan Agong? Sebab semua MP UMNO tak tahu yang Zahid nak buat itu tak dirujuk sama ada mereka setuju dengan Anwar ke tidak. Jadi menipu yang di-Pertuan Agong. Dan Zahid juga menipu Muhyiddin kerana tidak lama sebelum menghantar surat itu, Zahid berjumpa dengan Muhyiddin dan menzahirkan sokongan padu beliau terhadap kepimpinan Muhyiddin. Okey, itu surat pertama. Kemudian Julai tahun ni, tak silap saya 28 Julai tahun ni, surat kedua dihantar oleh UMNO atas arahan Zahid, memberitahu yang di-Pertuan Agong ada sebilangan tertentu ahli parlimen UMNO yang sudah menarik sokongan daripada Muhyiddin. Dan kemudian surat akuan bersumpah ahli-ahli parlimen UMNO yang telah menarik sokongan terhadap Muhyiddin seterusnya tidak lama selepas itu dibongkarkan oleh Zahid. Dan seterusnya mereka menarik sokongan terhadap Zahid, terhadap Muhyiddin, dan memasuki perjanjian dengan Ismail Sabri. Kami akan setuju Ismail Sabri jadi Perdana Menteri dengan syarat bila boleh, sebaik sahaja boleh, kita adakan pilihan raya umum. Jadi sekarang dah boleh. Okey. Tetapi Zahid masih menunggu dulu sebab dia nak lihat keputusan kes mahkamah Najib. Dan apabila mahkamah baru-baru ni memutuskan, mahkamah rayuannya memutuskan bahawa Najib tetap bersalah, maknanya mahkamah rayuan kekalkan keputusan mahkamah tinggi dulu. Maka sekali lagi Zahid membuat satu mesyuarat mengejut MKT, tergesa-gesa, dan kemudian sekali lagi menggunakan MKT bagi menzahirkan rasa sedih terhadap keputusan mahkamah, rasa duka cita terhadap keputusan mahkamah, ya. Dan MKT itu membincangkan, ya, nak adakan pilihan raya cepat. So kalau kita lihat semua ni, dan kalau kita lihat kenyataan Ahmad Mazlan dahulu, pengakuan Ahmad Mazlan dahulu bahawa UMNO sebenarnya tidak berpuas hati kerana Kerajaan Perikatan Nasional dulu, ya, kekalkan sabitan kes-kes mahkamah, ya,
Ini menunjukkan apa yang diceritakan oleh Zahid, apa yang diputuskan oleh Zahid bagi pihak UMNO, semuanya berkisar di sekitar kes-kes mahkamah dan mencadangkan bahawa mereka melakukan segala apa yang mungkin agar boleh terbentuk satu kerajaan yang dapat membantu membebaskan kluster mahkamah. Itu yang dicadangkan. Jika kita lihat seluruh kronologi, jika kita lihat cara Zahid mengeluarkan kenyataan setiap kali mahkamah membuat keputusan, dan jika kita berpandu kepada kenyataan dari mulut Ahmad Maslan sendiri, ia membayangkan, ianya mencadangkan segala keputusan yang dibuat adalah percubaan untuk membentuk satu kerajaan supaya boleh membebaskan ahli-ahli kluster mahkamah. So apabila Zahid melihat keputusan kes SRC, rayuan SRC, pada awalnya Zahid memang nak buat pilihan raya awal, tetapi sekarang dia nak buat pilihan raya mengejut secepat mungkin, tetapi selepas PAU. Ya. Jadi mengapa selepas PAU? Mengapa selepas Perhimpunan Agung pada 13 hingga 15 Januari? Sebab saya difahamkan oleh dua sumber berasingan dari UMNO yang boleh dipercayai, dan satu lagi sumber yang bukan dari UMNO, bahawa ada perbincangan berlaku dalam kem Zahid untuk mencadangkan ketika Perhimpunan Agung UMNO berjalan agar Datuk Seri Muhammad Hassan dicalonkan sebagai calon Perdana Menteri sekiranya Parlimen dibubarkan. Okey? So itu sedang dibincangkan. Jadi jika perbincangan ini berjaya, kemudian benda ni akan diusulkan di PAU. Jika tidak berjaya, mungkin mereka akan mengusulkan menamakan orang lain. Tetapi setakat ni mereka tengah berusaha untuk mencapai persetujuan supaya Muhammad Hassan dicalonkan sebagai calon UMNO bagi jawatan Perdana Menteri. Jadi jika perbincangan ini berjaya, benda ni akan dibawa ke PAU. Dan jika perwakilan semua setuju, maka strategi UMNO adalah untuk mencalonkan Muhammad Hassan sebagai calon Perdana Menteri, supaya seandainya, memang susah, memang sukar Barisan Nasional nak menang PRU 15, tetapi seandainya Barisan Nasional memenangi PRU 15, maka mereka akan beritahu rakyat Muhammad Hassan lah calon Perdana Menteri. So itu yang sedang berlaku di dalam UMNO. Okay.